Okey, siapa yang dengar suara saya boleh tak komen satu. Siapa yang dengar suara saya boleh tak komen satu. Saya nak check lah suara clear ke. Okay, sambil tu tolonglah kawan-kawan semua kita tag lah, kita tag kawan-kawan kan. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan, sangat-sangat bersyukur apa yang berlaku kan. Yang berlaku pada kita lah. Okay. Bukan sekadar yalah betul lah, maksudnya PKP dilanjutkan, tapi kita terlalu banyak lah, kita ada terlalu banyak benda yang kita boleh syukurkan kan. Salah satunya kita masih lagi diberi peluang lah kan, berada dalam MW ni, bisnes MW ni, right. Yang keduanya lah, kita ada peluang lah untuk kita baiki diri kita. Peluang untuk baiki diri kita. Okey, peluang untuk baiki diri kita sendiri. So salah satu medium atau platform yang kita ada adalah sharing petang ni lah. Okey. So tajuk petang ni adalah tajuk buku kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamsuki bi kitabillahi sunnati wal dalalata al huda. Okey. Sekejap saya tag sekejap. Okey, saya boleh ke nampak komen sini, tak apalah. Okey. So tajuk buku review buku kita lah petang ni adalah nama tajuk dia Get More Referral Now. Okey. So nama tajuk buku dia Get More Referral Now. So nak praktiskanlah ilmu ni, yang pertamanya tolong tag lah kawan-kawan. Tolong tag kawan-kawan dekat komen. Okey. Tu paling basic maksudnya. Kita nak dapatkan referral orang lain, kita bagi referral dulu. Tu yang pertama. Boleh. So tolong tag lah mana-mana kawan-kawan, okey, kenalan yang ada dalam grup ni. Okey, untuk kita sama-sama lah dapat manfaat. Alright. Okey. Alright, dah 5 minit dah. Okay, tak apa, saya teruskan Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Right. So buku ni dia ditulis oleh Bill Gates. Okay, Bill Gates. Alright. Dan saya personally lah banyak discuss lah dengan banyak company lah kan. So tentang topik referral ni. Sebenarnya saya nak buat slide sebenarnya kan, tapi tak sempat lah hari ni lah. Nanti kalau saya buat nanti saya post kat grup. Siapa yang nak slide kalau saya buat, boleh komen nak sikit. Nak tak ada orang nak ke, tak apalah. Okay. So alamak, tak ada kat sini lah. Saya nampak komen. Okay. Jadi ada. Okay, Nick Irina, saya ni telefon ni lambat sikit reply, patutlah. Okay. Tak apa, saya tengok. Saya tengok. Kalau saya pandang ke kanan tu maksudnya saya tengok kat saya punya ni lah, saya punya komputer. Okay. So nanti saya cuba siapkan. Dia ditulis oleh Bill Gates dan saya bincang-bincang dengan banyak usahawan. Memang dia orang kata Bill Gates ni memang tokoh dalam referral, right? Dan saya personally alhamdulillah lah ada peluang untuk kita masuk lah dalam training program dia, dan alhamdulillah memang sangat-sangat membuka mata lah setiap referral. Saya tak kata saya dapat hasil yang paling bagus, tidak juga kan, tapi dari sudut ilmu tu alhamdulillah kita dapat belajar sesuatu, right? Tapi bila kita dalami lagi buku-buku dia, rupanya lagi luas rupanya, okay, apa yang dia tuliskan, right? So tolonglah check it out lah. Okay, selain daripada baca buku-buku TQG, tambah knowledge dengan ilmu yang ni. Okay. So Bill Gates ni siapa dia? Dia dalam bisnes, dalam training. Jadi ada bisnes sendiri around 25 years. Tapi dia memang, kisah dia memang dia daripada kecil dia
dah pun buat perniagaan. Okay. So antara satu kisah lah yang dia kongsikan adalah dia pernah lah waktu kecil dulu, tak silap dalam umur 9 tahun, dia jual rumah ke rumah. Dia jual filter, dia jual rumah ke rumah. Okay. Dia jual produk lah, jual rumah ke rumah. So dia jual sampai tahap dia sampai ke satu rumah ni, nama tuan rumah tu Mr. Wilson kan. So dia pun jual dekat orang tu. And then Mr. Wilson ni dia tanya balik Bilqis, dia tanya apa? Dia tanya berapa dah ratio kamu sekarang, ataupun macam berapa dah you punya closing rate, dia tanya. Okay, so masa tu dia masih baru lagi, dia tak faham lah apa benda closing rate ni kan. So dia pun bagi tahu dekat Mr. Wicks lah apa maksud dia closing rate tu. Mr. Wicks pun bagi tahu kan, maksudnya dalam berapa orang yang kamu jumpa yang ada orang beli, macam tu. So dia pun cakap lah, oh yang tu dalam 10 orang. So awak punya rumah ni rumah yang nombor 10, right? So lepas dia bagi tahu macam tu, okay, apa ni Mr. Wicks tu pun bagi tahu lah, oh wow, jadi awak punya closing rate ni adalah 10%. Maksudnya setiap 10 orang, seorang akan close kan. So dia pun bagi tahulah dekat Bilqis, cakap boleh tak nak tak saya cadangkan, macam mana anda boleh close lagi banyak. Dia kata apa? Dia kata awak pergi, dia cadang awak pergi dekat rumah jiran sana, okay, dan awak cakap saya yang datang, okay, awak cakap saya yang suruh awak ke rumah dia, okay, dan bagi tahu saya yang beli barang ni. Dia beritahu saya dah beli barang ni 2. Dia jual filter lah, maksudnya tak sebut barang apa, tapi dia jual filter. Okay, so saya dah beli 2 filter. Dalam ni dalam Facebook ni tak keluar chat. Tak apalah. Okay, so saya dah jual apa, saya dah beli 2 filter. Okay, amazingly, okay, selepas dia cakap macam tu, right, that day lah, satu hari tu dia boleh close dekat around 50 filter. Ada 50 produk yang dia jual. Okay, dan setiap kali lah lepas daripada rumah yang dia jual tu, dia mintakan orang tu cadangkan. Fine. So masa tu lah dia faham apa dia faham. Yang pertamanya pengajaran lah yang dia belajar kan. Yang pertamanya adalah orang yang nak berjaya, dia kena ada kesungguhan yang tinggi. Ataupun Emerald Dr. Bai ni selalu bagi ayat pun burning desire. Sama. Okay, kena ada sungguhan yang tinggi. Okay, ataupun kena ada keinginan yang tinggi lah kan. Kalau orang yang tak ada keinginan yang terbakar untuk nak dapat benda tu, percayalah kan, anda belum lagi ciri-ciri orang yang berjaya. Pertama. Yang keduanya lah, bila kita nak capai sesuatu, kita nak berjaya dalam sesuatu, anda kena ada strategi. So dalam jualan ni, antara strateginya lah kena mahir ataupun kena tahulah teknik-teknik dalam referral ni, right? Nombor 3-nya lah berani. Nombor 3 lah berani. Okay? Anda boleh ada upline yang sehebat kan, Diamond kat Udan tu, Diamond Cik Zaki kan. Okay? Tapi kalau anda sendiri tak berani kan, you takkan achieve anything in life lah, right? So kita sendiri kena berani take the step kan, buat je dulu. Okay? Jangan takut untuk buat silap kan. Okay? Jangan takut untuk untuk gagal lah. Okay? Okay? Orang yang gagal tu dia tak hina, yang hinanya lah orang yang tak mencuba langsung. Okay? Jadi keep trying. Okay? So itu kisah tahun mula lah. So buku ni dia ada dalam 177 muka surat. Keseluruhannya ada 26 chapter. Saya rasa sangat-sangat bagus lah kalau kita jadikan dia sebagai satu macam modul lah. Okay? Untuk kita belajar pasal referral ni. So dia ada 4 skill ataupun 4 bahagian yang utama lah dalam buku ni. So yang pertamanya adalah kita panggil foundation ataupun adopt referral mindset. Siapa yang ke lapangan, boleh anda tulis nota dekat dalam chat tu. Nanti senanglah saya ambil balik nota tu, saya tulis dekat post ni. Okay, supaya anda boleh baca balik. So yang pertama adalah foundation ataupun referral mindset kan. Macam ni kita nak masukkan referral mindset, right? And then bahagian keduanya adalah
skill yang pertama. The first skill, enhance your referability, kan, tingkatkan kebolehan kita untuk beri referral. Right? Saya punya ni slow ke apa? Tak, okey. Nombor 3-nya lah, mungkin anda semua tengah ni sorry, tengah drive. Sorry. Saya sambil tengok ni memang Masya Allah, memang banyak sangat info dalam ni. Bukan banyak sangat, maksudnya terlalu banyak benda baru. Saya memang ni kali ketiga saya baca, memang excited saya baca buku ni. Memang benda baru. Okay. Nombor the second skillnya lah macam mana untuk prospect for reference. Okay. So orang nak referral ni bukan semua orang. Ada orang yang tertentu yang dia nak referral. Dan nombor 4-nya, bahagian keempatnya lah strategic network. Ada 5 bahagian. Tapi skill yang ketiga, yang pertama tu mindset kan. Skill yang ketiga lah strategic network. Yang keempatnya lah target niche market. So hari ni saya mungkin sentuh skill yang pertama dan kedua saja. Okay. Yang ketiga, keempat, lima tu saya tak sentuh lah. Okay. Saya tu akan datang. Right. Okay. Anda macam mana setakat ni dengar? Setakat ni dengar. Macam mana anda petang ni? Petang ni anda masih semangat ke, kan? Masih membara ke api ke dengan kejayaan? Okay? Baru ni kita ada dalam TQG kita kan, Diamond Dr. Zikri, Dr. Zikri lah, baru berjaya capai Diamond. Anda terbakar tak? Lihat komen api sikit. Okay? Petang ni kita biasanya mood dia dah bawah sikit dah, kan? Nak kena naik balik. Okay? Baru habis kerja semua. Alright. Dia semangat-semangat pakai api baru sampai rumah. Kat Su baru sampai rumah. Okay. Saya faham. Right. Okay. Buat kat Su ni. Okay. So okay, terima kasih. Alright. So yang part pertama adalah bagaimana nak adopt, kan, mindset referral ni. Okay. Yang pertamanya anda kena rasalah. Okay, saya tanya 10 soalan ni. Boleh? Saya tanya 10 soalan ni. Okay, terima kasih semua yang bagi api. Okay. Saya tanya 10 soalan ni, boleh tak anda jawab kat diri anda sendiri? Anda jawab yes or no. Boleh? Okay, jawab yes or no. Okay. Saya rasa kalau buat slide ni best lah. Okay. Sebab kalau yang training tu dia simple, dia simple lah. Okay. Ini memang dia complicated sikit. Bukan complicated, maksudnya dia detail sikit. Right. Okay. Sorry. Okay. Yep. Okay. Mana? Ni. Okay. So yang pertamanya, soalan pertamanya anda jawab situ, yes or no. Okay. Soalan pertamanya lah, saya faham yang saya ni soalan dia dalam bahasa Inggeris, saya tukar convert bahasa Melayu Sekejap. Okay. So saya faham, okay, kalau anda rasa anda setuju tu anda jawab yes, kalau anda tak setuju anda jawab no. Alright. Saya faham yang kesemualah, kan, klien baru ataupun klien baru saya ataupun customer baru saya ni prefer untuk jumpa saya, kan, melalui referral, melalui orang lain perkenalkan. Okay, referral ni sebenarnya ada 5 peringkat. Nanti akan ada masa nanti kita kongsi dengan lebih detail. Okay, peringkat referral. So tapi if referral secara umum lah, lebih prefer untuk jumpa saya dengan referral orang lain, okay, daripada cara-cara yang lain. Maksudnya saya lebih suka, saya faham lah, kan, pelanggan-pelanggan saya ni lebih suka di-referkan kepada saya, kan, berbanding beli dekat online ke beli dekat mana-mana lah, kan. Okay. Dan cara utama saya dalam nak dapatkan klien baru adalah melalui referral. Cuba jawab yes or no. Faham soalan tu, kan? Faham, kan? Dia bukan soalan sebenarnya, dia statement. Faham statement tu, kan? Saya faham yang klien saya ni dia lebih prefer orang yang dia referkan. Okay. And then cara utama saya nak dapat customer ni adalah melalui referral. Okay.
So yes or no? Saya rasa bagi 3 soalan lah. 10 soalan ni dia habis lah 6.5. Okay, so anda jawab yes or no. Anda setuju ke tak? Kan, yang anda memang faham kan, klien ni lebih suka bila di referkan dengan anda punya cara yang utama adalah dapatkan melalui referral. Okay, so tolong jawab kat komen yes or no. Nombor 2, soalan nombor 2 ialah saya faham, okay, yang referral ni, okay, dapat referral daripada orang lain ni cara yang paling cost efektif. Paling cost efektif dalam kita nak bina bisnes, okay, dan dalam nak tingkatkan keuntungan. So kalau anda jawab yes, kalau anda setuju anda jawab yes, if tak setuju anda jawab no. Alright. Yang ketiga ialah rather than just transaction, okay, daripada sekadar ada transaksi, okay, saya ni lebih melihat sesuatu customer tu, okay, dengan nilai lifetime dia. Apa panggil lifetime value, okay, lifetime value. Dan saya faham lifetime value tu, okay, bukan sekadar bisnes yang ada klien, tetapi ada orang, the people that client will introduce me to over a lifetime. Maksudnya customer tadi yang diintroducekan pada orang lain. Yes ke no? Okay. Kalau sebenarnya kalau anda follow sistem TQJ betul-betul, anda akan jawab semua soalan ni yes semua. Okay. Sebab apa? Sebab topik referral ni dia dalam follow up follow through sebenarnya. Okay, dalam follow up follow through. Okay. So saya ambil 3 lah soalan tadi. Okay. Macam soalan tadi yang pertama, soalan yang pertama ni. Yang pertama ni kita prefer yang dapat melalui referral. Yang keduanya lah kita punya cara utama adalah melalui referral. Yang kedua, referral memang cost efektif. Yang ketiga, referral adalah saya lebih lihat bukan sekadar menjual, tapi lihat lifetime value orang lain. Okay. So kenapa saya kata 3 soalan ni menggambarkan mindset seorang kalau kita fikir balik, okay, kalau contohnya kita kalau kita sendirilah kan, tiba-tiba ada orang call kita, okay, ada orang call kita, and then dia call kita, dia nak terus dia nak menjual kan, dia nak menjual. Macam mana kita punya respon terhadap orang tu? Adakah kita, maksudnya stranger lah, tiba-tiba angkat call, saya nak jual benda ni, okay, dan adakah anda sendirilah nak bagi 20 minit daripada masa nak dengar tu kan, dengar dia punya betul Kak Su ada Kak Su Sedawati lah, Petina Sedawati ada bagi tahu pasal tolerance betul, tapi dia maksudnya kalau anda sendiri adakah anda nak bagi masa, okay, ataupun anda prefer didapat call daripada orang yang maksudnya dia diperkenalkan oleh orang yang anda kenal, kan. So kalau kita compare dua keadaan tu, kita dah tahu dah, maksudnya referral yang utama. Sama jugalah kalau macam kita ada apa-apa, kita punya pipe kat rumah rosak, kita rujuk siapa dulu? Rujuk adik-beradik dulu, rujuk orang dekat taman kita, betul? Jarang lah daripada kita yang anda nak rujuk daripada buku punya yang yellow pages ni tu, okay? Ada, tapi kesikit lah orang sekarang, okay? Tu mindset kita. Maksudnya kenapa pentingnya referral ni, sebab pergerakan kita ni memang banyak benda referral. Kalau most cost effective ni memang tak nafilah kan. Kalau anda kalau anda kira-kira balik, okay, tempoh masa yang anda spend kan untuk anda dapat pelanggan baru dengan anda dapat daripada referral orang lain, dan yang dapat referral daripada orang lain tu lagi mudah. Okay, saya ada ABO saya lah, yang dia close bulan tu, dia close 6 lah, saya 6 ke 8 spring kot, 8 spring kan, okay? 8 spring hanya kerana referral orang lain. Dia ni refer pada dia ni, dia ni refer pada dia ni, gini. Sampai kira-kira 8 orang kan, orang beli spring hanya semata-mata referral. Alright. So memang di cost efektif kan, okay. And then nombor 3-nya adalah kita lihat di sudut lifetime value kan, lifetime value. Jadi that's why lah, kalau lifetime value ni macam mana, maksudnya that's why kalau ada kalau orang tu sekadar, maksudnya kalau orang tu dia beli iron tu kan, jangan lihat iron tu saja kan, lihat yang apa pelanggan yang lain yang dia boleh dapat kan, okay? Ataupun apa yang kita boleh dapat daripada dia kan, adik-beradik dia yang beli iron, tu kita panggil lifetime value diri dia, okay? Asalnya dia je beli iron, tapi mungkin you boleh dapat a platinum lah kan, daripada seorang customer tu. Ush, saya dah ambil masa 20 minit dah, cepat betul lah masa okay.
Anda okey lagi ke? Okey lagi ke petang ni? InsyaAllah ramai orang ni. Saya banyak betul nak kongsi hari ni, kan? Sebab saya rasa best sangat buku ni. Okey. Sekejap. Saya cari yang highlight. Okay, memang yang pasal mindset ni memang nak terjah, nak tahu. Mana kat sulit ni? Nak terjah tanpa tahu hujung pangkal. Orang tak suka, betul, kan? Betul Kak Sudah berarti. Okay? Orang tak suka tiba-tiba kita di approach. Okay? Okay, so antaralah macam mana cara lah untuk kita nak dapatkan lebih banyak referral ni. Okay, saya akan kongsikan poin-poin lah. Alright. Yang pertamanya lah, anda cuba untuk nak, dia panggil install. Sentiasa install your product or service. Okay. So memang kita tak nafi, kan. Kalau dulu perniagaan lain, cara perniagaan sekarang orang lebih tekankan servis, Jadi macam mana cara kita servis pun penting. Macam mana contohnya, anda nak apply lah dalam bisnes ni. Macam mana kalau kita order barang, kan, make sure inform dekat dia. Kalau dalam buku beritahu barang tu dekat mana. Simple kan. Tapi benda itulah yang anda buat, yang anda boleh untuk membolehkan anda dapat pelanggan. Okay, bagi tahu dia barang dekat mana, dah sampai ke belum. Okay. Okay. Kalau dalam ni dia bagi tahu kalau kita dalam produk jadi saya tukarlah AMB punya, tahu. Kalau kita menjual produk, kan, make sure kita explain kat dia. Simple je sebenarnya, tapi kena juga buat, kan, tunjuk dekat dia macam mana nak gunakan barang tu dan punya sudut-sudut yang tak biasa orang tengok. Kan. Contohnya saya ambil contoh vacuum tu, kan. Okay, vacuum contohnya, kalau anda charge, okay, dia tak boleh nak on, kan. Sebab apa? Sebab dia ada automatic lah, anda tak boleh nak on macam tu. Kongsikan sudut-sudut yang agak kalau kita tunjuk tu mereka akan rasa wow. Okay, yang pertama ni, cara nak cakap pun ada dalam buku ni, sangat bagus. Okay, and then yang keduanya, apa yang anda boleh buat, kan, bantu dia untuk lebih tahu lebih lanjut dengan MW. Bantu dia. Saya terus praktikal ni, dalam ni umum saya terus ambil yang praktikal, tahu pasal MW. So antaranya lah anda boleh inform ataupun anda boleh maklumkan dekat dia, okay, apa yang kita offer. Maksudnya promosi lah setiap bulan, kan. Promosi kita setiap bulan kita bagi tahu dekat dia orang. Okay. And then yang ni yang bagus lah. Nombor 3 yang bagus, yang saya rasa saya sendiri pun kurang buat, okay, iaitu buat survey terhadap klien kita atau buat survey terhadap pelanggan kita. Macam mana survey? Kalau anda dah demo barang ke dan sebagainya, okay, anda tanya dia satu soalan ni. Tanya apa? Kalau ada satu benda yang lebih baik yang saya boleh buat, apakah benda tu? Okay, survey terhadap diri sendiri. Bukan sebenarnya survey pelanggan, tapi terhadap diri sendiri. Okay. Itu satu benda yang bagus lah. Okay. Jarang kan kita buat. Siapa yang selalu buat macam ni? Boleh komen selalu. Okay. Tanya feedback orang tu terhadap prestasi kita ataupun apa yang kita, khidmat yang kita buat lah. Okay. Jarang kan kita buat, kan. Okay. Sorry. Okay. Yang seterusnya, tips nombor 4 nya lah. Yang ni tips ni memang agak tapi saya nak kongsi jugalah, okay? Agak-agak berat sikit. Okay, iaitu cuba dapatkan komplain. Ni susah ni. Dapatkan komplain dapatkan komplain daripada klien. Sebab apa? Dapatkan komplain sebab okay, biasanya kalau dia tak ada biasanya ni. Dia satu kajian daripada satu universiti, okay, University of Cambridge actually. Dia bagi satu kajian apa, dia kata 96% lah, kan, bisnes yang biasa-biasa, average business, okay, dia tak dapat tahu langsung, kan, daripada pelanggan dia yang tak happy. Maksudnya dia tak dapat any feedback langsung. Okay. So bukanlah kita nak suruh orang komplain, bukan, tapi maksudnya kalau ada benda yang tak okey tu, minta dia expresskan. Okay. Lepas ni dia bagi tips lah macam mana nak counter atau macam mana nak uruskan. Okay. Sebab apa? Sebab daripada dia komplain tu kita tahu
kekurangan lah kan. And then kita tahulah, maksudnya kalau akan datang kita ada pelanggan macam tu, apa yang kita boleh buat. Okay. Dan biasanya kalau pelanggan tu senyap je kan, dia akan most probably dia akan contact orang lain. Okay. Saya rasa ramai yang leader dalam ni setuju dengan perkataan ni. Okay. Kalau klien tu senyap je, lepas tu mesti pergi tempat lain. Okay. Jadi anda kena proaktif lah untuk tanya dia. Okay. So yang ni macam mana tips Okay, lagi 3 minit lagi. Macam mana tips, macam mana kalau orang tu komplain. Okay, pertama sekali cakaplah minta maaf. Okay. Nombor 2 adalah pastikan komplain tu anda jangan rasa itu personal pada diri anda. Okay, dan jangan jadi defensif lah. Okay. Kalau bincang-bincang sama apply tak apa, tapi dengan customer tu jangan buat itu. Okay. Dan jangan argue, right? Dan tunjukkan yang kita ni memang nak selesaikan benda ni. So bila saya baca buku ni, saya faham lah, oh inilah apa yang upline saya ajar lah. Okay. Bila ada masalah, kita cepat-cepat tunjukkan yang kita nak tolong dia, cari solusi. Okay. Kalau biasanya kalau customer ABO je tu, upline juga yang call. Okay. Upline juga yang angkat call, and bagi tahu dia kan. And then establish fact. Itu kena bagi tahu juga. Okay, barang ni memang rosak sekarang kan, tapi dia ada warranty gitu. Kan. So bagi tahu fakta. Okay. Dan saya ada pelanggan berapa orang, awak je seorang yang rosak kan. Jadi kemungkinan rosak tu sebenarnya sangat rendah gitu kan. Okay. Dan cuba selesaikan secepat mungkin, dan follow up follow through lah lepas tu kan. Tanya balik. Biasanya orang yang lalui proses gitu dan kita teruskan follow up follow through, dia akan terus berterusan beli barang kita. Percayalah cakap saya. Okay. Saya sendiri pun banyak pengalaman gitulah. Okay. Yang seterusnya lah satisfaction temperature. So cuba dapatkan satisfaction temperature. Satisfaction temperature cakap kepuasan suhu. Bahasa Melayu dia kepuasan suhu, right? So antaranya lah kita boleh tanyalah kan, tanya contohnya antara 1 ke 10, 1 adalah yang terbaik tuan, ataupun 1 yang paling teruk lah, 10 adalah yang paling terbaik kan. Berapa skala yang nak bagi kat saya punya perkhidmatan tu. Okay. Ataupun you boleh tanya kan, apa satu perkara okay, yang you rasa boleh improve lagi pengalaman saya dalam saya nak servis ni kan. Masa kita jumpa orang hantar barang tu, dia tanya ada tak cara yang saya boleh improve lagi. Okay. Benda-benda basic kadang-kadang kan, tapi kita tak buat. Okay. Sebab apa? Sebab ilmu. Sebenarnya part ke bahagian ketiga tu sebenarnya dia akan kongsikan tentang kenapa orang tak buat. Kenapa orang tak dapat referral yang tinggi. Dia akan kongsi. Ada 5 lah sebab. Okay. Cuma saya tak cukup masa lah nak kongsi. Okay. So saya akan kongsi macam poin-poin supaya anda dapat. Saya ada kongsi macam ni. Okay. So kalau okay. Kenapa ni? Soalan. Okay. Kalau anda minta refer kat dia, okay, apa yang dia dapat? Kan soalan tu. Apa yang dia dapat? Okay, so ada 2 poin. Kenapa dia yang dapat banyak? Bila dia referral, dia yang dapat banyak. Okay. Yang pertama ialah dia boleh ada peluang untuk jadi superhero kan. Ada peluang untuk jadi penyelamat terhadap orang lain. Okay. Itu yang pertama. So kongsikan benda ni. Kongsikan penyelamat macam mana. Kalau pakai e-spring lah, contohnya kita boleh elakkan terdedah dengan minuman yang air pipe tu yang mungkin boleh efek pada kita punya hormon ke dan sebagainya. Okay. So fakta-fakta produk tu you lagi hebat lah. Okay. Yang keduanya lah sebab dia nak bantu kita. Ada 2 sebab. Kalau kita memang jaga hubungan lah dengan dia semua, okay, ada 2 sebab ni kenapa dia nak bagi referral kat kita. Nampak kan? So make sure lah. That's why lepas ni akan bagi tahu macam mana flow nak buat referral tu. Okay. Tapi point sini kita faham, make sure ni dia ada hubungan yang baik dengan kita. Maksudnya kita menjual dan kita membina hubungan yang baik. Okay. Yang kedua lah dia faham tentang value apa yang kita nak bawa. Okay. 6.5 dah. Okay. Kalian semua okey lagi 6.5 dah ni. Ada setengah jam dah. Cepat betul masa kan. Okay. Yang last lah. Okay, last ni adalah 7 langkah. Okay.
saya baru masuk topik kedua baru. Okey, saya ingat 3 topik malam petang ni. Okey. Yang akhirnya lah 7 langkah. 7 langkah bagaimana anda nak benamkan ataupun kita tanamkan referral, benih-benih referral ni. Gitu. Bagaimana kita nak tanamkan benih-benih referral. Okey, ataupun senang cakapnya, apa yang kita nak cakap supaya kita boleh dapat banyak referral. Tadi kita dah faham dah tadi, kan? Referral lagi mudah untuk kita dapatkan, and then cost effective dan sebagainya. Okey. Yang pertama ialah okey, tolong tulislah, kan? Siapa yang ke lapangan tolong tulis. Okey, yang pertamanya adalah kongsikan apa manfaat ataupun benefit ataupun kepentingan proses referral tadi. Okey, so tekankan apa yang you buat ni, apa yang dia boleh membantu. Okey. Selalunya kalau macam upline saya, dia akan cakap at least you boleh dapat commission lah kalau you share macam tu. Okey, itu benefit referral. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang keduanya lah tips dia, okey, cakap dekat klien, right? Jangan simpan saya sebagai rahsia. Okey, ada tulis tu. Okey, dalam bahasa Inggeris, don't keep me as a secret. Don't keep me as a secret. Tapi bahasa Melayunya, jangan simpan saya ni sebagai rahsia. Macam mana cara dia? Cara dia macam mana contoh? Okey. Yang ni saya selalu buat tapi bahasa saya lah. Okey. So contohnya kalau dalam ni dia bagi contoh ayat lah. Okay, dia cakap apa? Dia cakap mula-mula tanya dulu, kan, macam mana you rasa pengalaman saya servis semua ni, kan? You rasa okey, kan? And then contoh dia cakap okey lah, dia akan mesti dia cakap okey, kan? Okay, sebab first time dapat barang tu dia akan rasa seronok. And then you tanya apa yang okey tu. Apa yang macam mana you nak describe yang okey yang you terima sekarang. So dia pun describe, oh you ni peramai, produk ni very good semua. Okay. And then masa itulah kita masuk, kita cakap apa? Kita cakap, okay, saya seronok, okay, ni bahasa bukunya lah, saya seronok tengok awak ni suka dengan kita punya nilai. Okay. Jadi saya nak minta, kalau boleh janganlah simpan saya ni sebagai rahsia. Nampak tak tips dia? Tanamkan benih dulu. Okay. Dia belum bagi referral lagi, tanamkan benih dulu. Lepas ni saya bagi tips tu, macam mana you cakap dia bagi referral terus. Macam mana you nak buat supaya you cakap dia bagi referral terus. Okay. Yang kedua ialah boleh cakap, saya ni nak sangat tahu, kan, siapa yang awak tahu. Boleh. Ayat nombor 2 lah, saya nak sangat tahu siapa yang awak tahu. Okay. So sama macam tadi, proses sama, tapi tukar ayat dia, nak sangat tahu. Okay. Nombor 3 lah, nombor 4. Nombor 4 ialah jangan cakap apa saya sentiasa tak sibuk lah untuk nak tolong orang lain. Okay. Kadang-kadang orang tu dia tak nak share kita, dia sebab mungkin Cik Rahman ni sibuk mungkin. Itu. Jadi kita bagi tahu dia siap. Saya ni memang tak sibuk lah nak tolong orang lain. Bagi tahu je saya tolong. Okay. Right? So very good. Nombor 5 ialah bawa business card. Okay, nombor 5 bawa business card. Nombor 6 ialah make sure proses tu proses yang natural. Nombor 7 adalah kongsikan kita punya visi kita, kan? Kenal apa yang kita nak capai. Nombor 3 kat sini bagi tahu kat dia, okey, saya nak sangat, okey, nak sangat tahu siapa yang awak kenal. Saya nak sangat tahu siapa yang awak kenal. Okey, itu nombor 3. Okay? Okay? So sekarang kita dah lebih 5 minit lagi. Saya nak ambil lagi 5 minit lagi. Boleh tak? Kalau siapa boleh, siapa yang masih nak belajar lagi, bagi jawab ya ke, jawab 1 ke. Okay, bagi api sikit ke. Okay, terima kasih siapa yang tulis nota tu. Nanti anda boleh baca. Siapa ni? Kat Ummu Majdi. Okay. Ni mesti peserta FTTP tak ni juga ni, kan? Sebab apa? Sebab very very good. Okay. Okay, boleh satu. Okay. Siapa yang ni, siapa yang sibukan petang ni, saya minta maaf, tapi anda boleh dengar balik lah. Saya nak ambil topik yang macam mana cara untuk kita nak, macam cara kita untuk kita nak dapatkan referral terus. Alright, boleh sekejap saya scroll sekejap. Saya minta maaf, petang ni memang saya ke sana ke sini, kan. Okay. Tapi saya cuba yang terbaik. Saya dah highlight semua dalam buku ni lah. Okay. Siapa yang nak buku ni? Siapa yang, kalau saya bagi buku ni anda nak baca? Okay. Tak ada skala 1 ke 10. Ada 1 anda nak baca terus. 10 ni kalau saya bagi, saya bagi pun, saya printed pun anda tak baca. Kan? Anda skala berapa? 1 ke hingga ke 10? Okay. Cuba tulis itu. Okay. Siapa yang nak baca buku ni lepas saya share ni? Okay. Tolong baca Bill Gates ni. Very very good, kan? Tingkatkan kita punya knowledge dalam referral ni. Alright. Saya sebenarnya
ambil yang masa 2 minit saya kongsi kenapa saya nak study topik ni, referral ni. Sebenarnya saya study topik referral ni 2019 lagi saya study. Okay. Tapi saya macam menjala lah cari benda macam ni kan. Sebab apa? Sebab satu hari saya satu hari masa tu dalam kelas space, okay, Dr. Bai lah, saya dengan Dr. Bai. Dr. Bai masa tu dia tanya speaker kan, macam mana you dapatkan referral. And then speaker tu bukan speaker tu tak bagus, speaker tu jawab dengan bagus semua. Cuma dia macam tak jawab macam mana cara dia dapatkan dia jawab secara umum. Dia cakap relationship, dia kata relationship is penting dia cakap macam tu je. Jadi membuatkan saya macam fikir apa lagi benda lain kan. So masa tu lah saya kaji lebih dalam. Okay. So anda pun kalau boleh macam tu lah, tingkatkan curiosity kita, okay, untuk kita improve diri kita sendiri. Okay, improve diri kita mesti ada. Kalau kita tak dapat result yang macam orang lain nak, mesti ada sudut yang kita kena baiki, yang kita kena improve, right? Yang ke-7, ada tak orang tulis nombor 7? Tak ada. So nombor 7 adalah, okay, sekejap saya ingat. Nombor 7 adalah apa nombor 7 ni? Allah sangat. Siapa ingat nombor 7 ni? Siapa ingat nombor 7? Kan? Okay, kalau ada fokus nak ingat nombor 7. Nombor 6 adalah natural kan? Natural. Okay. Nombor 7 Allah saya muat. Siapa ingat nombor 7 ni? Nombor 7 Allah saya muat. Nombor 7 subhanallah tak ingat. Okay. Siapa ingat nombor 7 tadi? Cuba anda tulis kat tu. Tolong kat Asni sikit. Sekejap supaya kat Asni ni. Okay. Orang hebat ni. Okay. Sekejap saya cari. Sorry. Nombor 7. Ni sorry nombor 7 adalah share your vision. Saya nak tahu siapa yang bukan Alia bukan. Yang tak tahu kenal tu nombor 3. Okay. Nombor 7 adalah share your vision. Boleh share your vision. Kongsi apa misi kita. Maksudnya apa yang MOE ni sebenarnya nak bawa ke mana? Nak bawa orang ke mana? Okay, share your vision. Okay, yang last ni last ni dah 10 minit dah habis. Sekejap. Okay, sangat best buku ni bagi saya sangat lengkap. Sangat lengkap. Okay, siap skrip siap. Saya nak cakap, masya-Allah. Hebat sangat buku ni. Okay. Yang last ialah macam mana anda nak tanya, okay, ataupun macam mana anda nak kongsi dapatkan referral terus. Right? Okay. Yang pertama dia ada 4 je langkah dia. So kalau siapa ada masa tolong kongsikanlah kat komen Right. Yang pertama ialah discuss tentang value yang dia persetujui. Kongsi tentang nilai yang dia persetujui. Contoh kalau kita bincang pasal e-spring, apa yang dia setuju dengan e-spring tu? E-spring ada banyak nilai dia, betul? Apa yang dia setuju dengan e-spring tu? Bincang kat situ. Bawakan pembincangan tahap dekat situ. Okey. Itu yang pertama. So biasanya kita akhiri dengan soalan ni kan. What okay. Kita buat situ je lah. Okay. Soalan ni tak sesuai pula saya rasa lah. Okay. Yang nombor 2 lah okay. Layan permintaan itu dengan kepentingan. Yang pertama lah macam mana nak yang pertama ialah discuss tentang nilai yang dipersetujui. Nombor 2 ialah layan dia, ataupun kalau treat ni apa Melayu layan lah, maksud layan dia kan permintaan itu dengan kepentingan. Okey. So macam mana sentiasa ada masa. Sentiasa yang pertama ialah make sure you ada masa untuk nak bincang tentang benda tu. Okey. And then kalau kita jumpa dia melalui referral orang lain, okey, bagi tahu kat dia. Saya jumpa kamu ni sebab permintaan daripada sahabat-sahabat sekian. Okey. Yang ketiga lah dia bagi contoh ayat, macam contoh ayat. Okey. Contohnya apa? Contohnya anda boleh bagi tahu, anda boleh cakap kat dia, okey, saya sebenarnya ada satu benda penting nak cakap ni. Ataupun saya ada satu benda yang soalan yang penting saya nak cakap. Okey. So sentiasa guna perkataan saya ada satu benda penting nak bincang, satu benda penting nak bertanya. Okey. Jangan biasa kalau macam orang Melayu kita buat macam ni, maaflah tanya sikit aja. Tukar ayat. Okay, ataupun dia panggil apologetic way lah dalam debat. Contoh ayat tapi macam tu lah. Maksudnya jangan kalau apologetic, confident kan. Saya ada benda penting saya nak tanya ni. Tu. Okay. Nak habis minta maaf. Okay, nombor 3 ni adalah dapatkan permission kebenaran. Dapatkan kebenaran untuk brainstorm dengan dia. Okay. Dapat kebenaran untuk brainstorm dengan dia. Okay.
So tanyalah soalan kebenaran, kan? Okey. Okey. So brainstorm ni, permintaan ni, minta izin ni lah, kan, sebenarnya dia satu tanda lah, okay, yang dia ni setuju dah, maksudnya dia ni setuju dah dengan kita untuk kita dapatkan referral tu. Okay, sentiasa minta izin lah dengan dia. Okay, dan sama dia menunjukkan yang kita ni kita ni sopan santun lah dengan orang, bukan tiba-tiba terus terburu-buru tanya gitu, kan. So kita tanya dulu. Okay, biasanya kalau kita call kan, boleh tak nak cakap kejap gitu, kan. Biasanya orang tu dia tak ada tolak terus, kan. Biasa kita minta izin gitulah. Okay, so yang kedua step yang minta izin ni, okay, permission untuk brainstorm ni, maksudnya pertama sekali minta permission, minta izin. Yang kedua ialah brainstorm lah dengan dia. Okay, so macam mana nak brainstorm? Okay, so macam mana nak brainstorm? Okay. Okay, so dia cadangkan satu ayat ni. Okay, dia cadangkan ayat ni. Macam mana kita guna trigger question lah. Okay. Okay. Okay, so antaranya, okay, yang ni memang teknikal sikit sebab dia berkaitan dengan produk. Kalau saya nak discuss pun dia berkaitan 100% dengan produk sikit lah. Okay. Cuma kalau soalan umum ni macam ni lah. Soalan umum ni macam ni. Macam kita tanya dia, okay, siapa di kalangan siapa di kalangan jiran-jiran yang perlukan perampian air. Contohlah. Okay. Siapa yang you kenal yang ada anak itu? Siapa yang you kenal yang baru pindah rumah itu? Okay. Itu yang more towards MW sikit lah. Okay. Dalam ni macam dia luas lah. Okay. So ni kita panggil trigger question. So bila dia fikir benda tu, dia akan okay. Jadi contoh saya nak bagi contoh. Contoh macam mana? Contoh nak cakap tu lah. Okay. Okay. So saya start dengan sini. Okay. Lepas dia dah setuju dengan value, okay, ni last lah. Oh Allah Akbar, 45. Minta maaf tuan-tuan semua, lebih 15 minit. Okay. Lepas dia dah setuju semua, kita bagi tahulah kat dia, saya hargai apa yang anda semua katakan, anda katakan lah, kan. Dan saya rasa seronok sebab you setuju dengan apa nilai yang kita kongsikan, atau you setuju lah dengan e-spring ni sangat-sangat bagus semua. Okay. Dengan with that in mind apa Melayu dengan fikiran tu ataupun tentang tu, saya ada soalan penting saya nak tanya. So biasanya dia akan cakap silakan, kan. So kita pun tanyalah kat dia. Saya harap kalau kita boleh brainstorm beberapa minit untuk kita carilah orang yang you concern, okay, yang agak-agak memerlukan sistem penampung air ni, contoh. So dia biasa kalau orang tu positif, dia setuju dengan tu, dia kata okey, boleh, jom kita cuba, kan. So masa itulah you kena bagi tahu terus direct. Okey, jom kita mula dengan adik-beradik. So kalau saya dengar contoh, saya ada adik-beradik yang baru pindah rumah, contoh. Nampak tak proses tu? Siapa yang nampak bila saya share ni? Boleh tak komen nampak ke sama blur lagi? Okey, proses referral tu macam mana? Macam mana nak masuk pada dia panggil formular dia VIP, senang je. Okey, value, importance, P permission, okay, and then S adalah S apa S? S suggest name and category. Nampak? Okey. Ni yang lain macam mana? 53 orang. Anda nampak anda dapat sesuatu yang baru tak petang ni? Boleh komen baru. Dapat benda baru. Okey, boleh. Ni baru 2 topik ni. Ada lagi 3 lagi, kan? So yang lagi 3 tu anda kena baca sendirilah. Nampak Okey, terima kasih yang respon Nur Fatihah. Okey. So itulah Nur Nadia, okey, Platinum VIPs. Okey. Siapa tulis balik formula VIP tu, senang Yang seminar saya pergi tu VIP ni je, dia kongsi VIP ni je. Value, important, permission, dengan S adalah suggest names ataupun suggest kategori lah tentang benda tu. Boleh? Mudah je processing. Okay, lama-lama kelamaan kita jadi biasa lah. Mula-mula kita kena ikut skrip dulu lah, kan. Lama-lama kita dah sama-sama sembang, pop dapat terus. Sembang, pop dapat terus. Okay. Saya rasa kena ingat kemahiran komunikasi ni bukan bakat. Dia satu proses latihan lah.
Okey, macam mana kita nak latih? Kita kena belajar, kita kena dapat ilmu dulu. Dah dapat ilmu baru kita boleh praktis, kan? Kalau tak ada ilmu macam mana nak praktis, kan? Kita nak buat apa? So bila kita tak buat apa-apa, kita akan buat benda yang sama. So you buat benda sama, nak dapat hasil berbeza macam orang jawablah sendiri. Okay, so keep on. Okay, program-program yang petang-petang daripada Daima kat Uda dengan Daima Cik Zaki dalam grup grup Facebook ni very very good. Okay, very very good. Dan tolong tag lah kawan-kawan. Okay, ingat bila kita tolong orang lain, Allah akan tolong kita, kan? Okay, Allah dah ajar ataupun dalam Islam ni dah ajar siap-siap macam mana referral, how good is referral, guys, kan? Jadi kita tolong orang lain, Allah yang tolong kita, kan? Allah yang pemudah kita. Okay, so keep on referral pada orang lain, tolong orang lain referral, dan kita sendirilah referral pun, cari referral pada orang lain. Moga dengan cara petani bantu anda semua dalam perniagaan ini. Go 10%, go diamond. Okay, itu saja petang ni. Okay, siapa yang anda rasa dapat lebih daripada satu, anda komen 2. Okay, supaya saya tahulah pasal point saya ni. Oh, dapat ni, dapat. Saya nak persoalan tadi, kan? Ada apa yang saya boleh perbaiki ataupun boleh tingkatkan? Kalau ada satu benda yang saya boleh tingkatkan, anda boleh komen situ. Boleh. Praktis ayat tadi. Okey. Kalau ada benda yang satu benda yang saya boleh improve, boleh tak komen macam tu. Okey. Okey, 2, alhamdulillah. Okey, thank you very much. Alright. Okey. So itu sajalah. Okey, nantikan program esok. Yang ingat fokus pada apa yang kita boleh improve our life. Kadang-kadang topik tu sama, betul, kan? Tapi ada sudut point yang boleh improve diri kita, kan? So ambil point tu, kan? Okey. Topik yang sama tu, yang benda-benda yang kita rasa tak sentuh tu tak apalah. Alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond. Okey.